Hello guys, selamat datang ke channel Izami Gadget. Jadi macam semua orang tahu bahawa sekarang ni aku sedang menggunakan Samsung Galaxy Z Fold 2 5G ni. So aku dah gunakan peranti ni selama lebih kurang 2 minggu plus. Jadi dalam video kali ni aku nak berikan pendapat aku ataupun full review aku berkenaan dengan kepenggunaan aku untuk Samsung Galaxy Z Fold 2 5G ni. Jadi kalau korang nak tahu lebih lanjut, tanpa melengahkan masa lagi, let's check it out. Jadi sebelum kita mula lebih jauh, suka untuk aku ingatkan bahawa first thing first aku nak sentuh adalah pada pendapat aku, foldable phone masih lagi pada peringkat awal sekarang ni. Dia belum lagi matang, belum lagi sempurna. Jadi akan ada pelbagai isu ataupun pelbagai kekurangan yang kita akan jumpa sepanjang kepenggunaan ataupun development of foldable phone. Dan disebabkan dia masih lagi belum matang, jadi untuk mass market, ia masih lagi boleh dikonsiderkan sebagai mahal dan super expensive. Jadi aku percaya dan aku yakin bahawa peranti ini bukan dicipta dan dibina untuk semua segmen. Dan disebabkan oleh itu juga, dalam video review ni aku tak akan sentuh sangat pasal harga dia, aku tak akan komen sangat pasal harga, dan aku tak akan sentuh sangat pasal kesan lipatan pada skrin dalam dia. Sebab apa? Pada pendapat aku, dia masih lagi pada peringkat awal, dan pada pendapat aku, benda berlipat akan ada kesan lipatan. Jadi benda tu aku tak akan sentuh sangat in depth. Jadi dari segi SoC, Samsung Galaxy Fold 2 ni menggunakan chip pemrosesan daripada Snapdragon, iaitu Snapdragon 865 Plus. Jadi nasib baik untuk pasaran Malaysia dia memberikan Snapdragon bukan Exynos. Dari segi tetapan pula, yang ada setakat ini hanyalah 12GB RAM dengan 256GB storage. Dari segi SIM card, korang boleh pakai dua SIM card, iaitu physical SIM card dan juga eSIM. Dari segi bateri, dia mempunyai bateri berkapasiti 4500 mAh dan support dengan pengecasan pantas 45W dan pengecasan tanpa wayar dan pengecasan tanpa wayar berbalik. Reverse wireless charging dalam bahasa Inggeris. Dari segi speaker, dia mempunyai dua speaker, stereo speaker senang cerita, dekat atas satu, dekat bawah satu. Dari segi kamera, dia mempunyai setup 3 kamera kat belakang ni, 12MP semuanya, wide, telephoto dan juga ultra wide. Dari segi selfie kamera, mempunyai dua selfie kamera, satu dekat paparan luar dan satu lagi dekat paparan dalam dekat atas ini. Dan dari segi harga, untuk pasaran kita, pasaran Malaysia, ia ditawarkan dengan tanda harga RM7,999. Jadi macam aku cakap tadi, pada pendapat aku, dia masih lagi pada peringkat awal dan masih lagi mahal untuk mass market. Dan secara ringkasnya, itu je lah kot. Macam biasa, full review aku akan bagi kepada dua bahagian, iaitu apa benda yang tak best dan juga apa benda yang best. Now jom kita go through tentang apa benda yang tak best dulu tentang peranti Samsung Galaxy Z Fold 2 ni. So, perkara pertama yang aku rasa agak menjadi isu ataupun permasalahan bagi aku adalah dari segi dia punya paparan luar yang boleh aku katakan agak kurus ni. Meanings that, dalam keadaan biasa, kalau sekadar korang nak go through media sosial, nak tengok YouTube, no problem. Sebab apa? Dia panjang. Tapi ketika korang nak menaip, nak berchatting, korang akan dapati bahawa space keyboard tu sangat-sangat halus macam tu. Jadi untuk jadi gemuk macam ni, akan selalu berlaku typo. So, perkara kedua yang menjadi sedikit isu bagi aku adalah dari segi dia punya aplikasi compatibility. Meanings that, macam korang tahu dan macam aku cakap tadi, dia mempunyai dua skrin kecil kat luar ni dan juga skrin besar kat dalam ni. Dalam kebanyakan masa, korang boleh contohnya membuka Facebook ataupun apa-apa aplikasi kat luar ni, dan bila korang buka kat dalam ni, dia akan membesar kat dalam ni. Maknanya dia akan sambung tengok kat dalam ni. Tetapi so far, tak banyak aplikasi yang support untuk begitu. Dan juga apabila dia support, kadang-kadang bila korang buka ke skrin besar ni, aplikasi yang ada kat dalam skrin besar ni akan jadi kurus dan kecil. Sama ada korang mempunyai option untuk membesarkan dia, kalau ada. Tetapi kalau tiada, contohnya macam aplikasi Instagram, dia akan kekal kurus macam skrin kat luar tadi. Jadi agak membazir dan agak tidak usable bagi pendapat aku. So, perkara ketiga yang menjadi isu bagi aku adalah dari segi nak mencari casing dia. Jadi untuk pengetahuan korang, untuk Samsung Galaxy Fold 2 ni, dalam kotak dia tak bagi casing lagi tau tahun ni. Jadi kalau korang nak beli casing, korang kena beli kat Samsung punya store, di mana casing ni memang sangat-sangat mahal. Contohnya yang aku beli ni satu, ini paling murah, carbon ataupun aramid casing, dan hanya back cover saja berharga RM299. Aku ada membeli casing daripada Shopee. Yang ini dia ada cover depan dan belakang. Jadi apa yang aku masukkan dengan casing compatibility adalah, contoh untuk bahagian belakang tak ada masalah, kita boleh pasang macam ni kan. Okay, macam ni korang akan nampak dia macam cover. Tapi what happen is that, yang sebelah sini, kalau korang nak buat gesture untuk back tu, korang susah tau. Dia akan kena dan dia akan miss lah. Jadi apa aku boleh katakan, panel skrin hadapan ni memang kali ni dibina untuk tidak mesra casing. Perkara terakhir yang aku boleh katakan menjadi sedikit kekurangan lah, bukanlah terlampau besar tetapi mengacau sikitlah penggunaan aku, adalah dari segi dia punya battery life.
kebanyakan masa aku akan guna panel 2 ni, aku boleh mendapat SOT sekitar 5 jam ke 5 jam setengah ke 6 jam. Itu maksimum lah, tanpa bermain game. Jadi kau mainkan. Tetapi walau bagaimanapun, nak last throughout the day memang tak ada masalah. Tetapi dekat-dekat nak maghrib tu korang dah rasa sendu-sendu gitu lah. Dah rasa macam mencari charger gitu. So settle pasal benda yang tak best tentang peranti ini. Now jom kita go to tentang apa benda yang best pula tentang Samsung Galaxy Z Fold 2 ni. Let's go. So benda pertama, obviously lah, ini benda paling obvious adalah dari segi dia punya paparan. Jadi macam aku cakap tadi, untuk paparan luar ni, dia sudah memberikan kita full screen macam ni. Dan sekarang bila korang buka kat dalam pun full screen tau. Dekat atas ni hanya ada punch hole display. Dulu dia ada bezel tau, notch. Sekarang tak ada. Dan untuk paparan dalam, dia menggunakan AMOLED panel 120Hz. Memang sangat-sangat lazat guys. Dari segi scrolling, dari segi media sosial kan. Sebab apa? Skrin dalam ni besar. Memang kebanyakan masa kita akan guna untuk media sosial punya consumption. Memang sangat-sangat enak, lazat, lemak berkrim. Di mana dari segi penggunaan sehari-harian, memang warna ni sangat-sangat cantik. Dan apa yang menjadi kegemaran aku adalah dari segi nak menaip tau. Memandangkan macam aku cakap tadi, jari aku gemuk, skrin luar kurus, jadi aku terpaksa guna skrin dalam. Jadi dalam keadaan biasa bila menaip tu memang sangat-sangat shock tau. Rasa macam, oh, sebesar jari ni lah dia punya keyboard tu. Memang best. Perkara kedua yang aku suka adalah dari segi dia punya design tahun ni. So berbeza dengan Samsung Galaxy Z Fold 1 yang lepas, di mana pada peringkat yang pertama dahulu, aku nampak dia punya design tu macam half baked lagi lah. Memang nampak sangat-sangat fragile, sangat-sangat tak tahan kan. Tetapi untuk Z Fold Series 2 kali ni, memang nampak dia macam 100% refine, 100% finish product tau. Walaupun macam aku cakap tadi, dia masih lagi belum sempurna, ada here and there yang boleh diperkemaskan. Tetapi untuk siri kedua kali ni memang aku sangat-sangat puas hati. Dari segi binaan di tangan memang terasa macam terasa orang kaya lah. Memang benda ni mahal tapi memang terasa macam orang kaya lah. Ketiga yang aku boleh puji adalah dari segi dia punya audio ataupun speaker. Macam aku cakap tadi, dia mempunyai dual stereo speaker. Apa aku boleh katakan, dalam mana-mana peranti Samsung dia punya stereo speaker memang sangat-sangat sedap, memang sangat-sangat well tuned guys. Bunyi memang orang cakap cukup rasa dan cukup kuat. Dari segi audio memang aku tak ada komplain apa. Perkara seterusnya yang aku suka tentang peranti ni adalah dari segi dia punya performance yang mantap. Mantap sebab apa? Sebab dia pakai Snapdragon 865 Plus. Kalau dia guna Exynos, dia tak jadi mantap, dia jadi top. Gitu. Yelah, macam kita tahu dia punya One UI untuk Samsung ni taklah seringan mana. Tetapi dengan spek yang ada, every task, every productivity punya activity flies through the air. Memang sangat-sangat laju. Korang pergi scrolling, korang tengok media sosial, korang nak buat multitasking, nak buka 2-3 app satu screen, memang tak ada rasa cacat cela, tergorik-tergarik mana-mana pun. Perkara terakhir yang aku boleh puji tentang peranti ni adalah dari segi perasaan ataupun pengalaman bermain game. Jadi aku menerima banyak pertanyaan daripada korang semua, bertanyakan bahawa adakah sebuah peranti macam ni, yang punya skrin yang agak kotak begini, besar macam ni, adakah dia boleh bermain game? Dan adakah dia selesa untuk bermain game? Jawapannya, ya dan ya. Di mana dalam penggunaan aku dalam bermain game Mobile Legends, memang tak ada isu apa-apa. Dari segi grafik dia boleh sampai ke high. Sebab apa, macam korang tahu, kebanyakan peranti masih lagi belum support untuk Ultra. Tetapi dari segi permainan game memang tak ada rasa janggal. Cumanya pada mula-mula kau akan rasa macam besar. Bila besar, dia punya key tu, untuk korang tekan action key tu, dia akan kat bawah sangat, kat atas sangat. Jadi korang punya jari tu kena travel sikit lah kan. Tetapi lama-kelamaan korang akan menghargai skrin yang sangat besar ni. Sama juga untuk permainan PUBG Mobile juga. Untuk permainan PUBG Mobile, memandangkan dia support untuk skrin 120Hz. Jadi untuk setting grafik dekat PUBG Mobile, korang boleh dapat setting untuk Ultra HD tu, yang boleh support untuk 4K punya gaming experience, di mana gambar memang sangat-sangat guys. Korang masuk ke dalam air, korang nampak air tu macam macam air tu betul lah. Memang nampak clear lah, nampaklah ke dasar, nampaklah ikan dan segala-galanya. Dari segi permainan, dengan adanya 120Hz punya skrin ni memang rasa sangat smooth, sangat laju, sangat orang cakap melayang je gitu. Dari segi penggunaan tak ada masalah apa-apa. Dari segi nak shooting ke apa, korang hanya perlu mapping key ataupun action key tu bergantung kepada korang punya jari. Sampai pakai 10 jari, korang mapping lah macam mana pun. Yang paling penting, dia punya skrin sangat-sangat besar. Jadi korang nak letak 10 jari ke jari kaki pun muat masuk kat skrin ni. So overall, selesai sudah aku punya ulasan berkenaan dengan peranti Samsung Galaxy Z Fold 2 ni. So far itu major point aku lah. Ada lagi poin-poin kecil aku tak mention, tetapi bagi aku tak penting. Itu lebih kepada nitpicky. So overall, macam aku cakap tadi, peranti ini masih lagi belum sempurna. Ada here and there. Dari segi kesan lipatan tu masih ada. Dari segi dia punya ketahanan skrin, masih lagi belum boleh dibuktikan tahan macam mana glass biasa. Tetapi yet still, ia lebih tahan daripada previous punya model. Dan apa aku boleh katakan bahawa again, peranti-peranti macam ni tidak memfokuskan pada semua orang.
Itu aku kena cakap awal-awal sebab apa? Sebelum korang menaik mengatakan bahawa harga Yahudi lah, boleh beli motor lah, boleh pergi buat kahwin lah, boleh pergi umrah dan lain-lain. Again, peranti ini bukan dicipta untuk semua golongan ataupun semua segmen pengguna. Walau bagaimanapun, sama-sama kita nantikan mungkin next model daripada peranti jenama Melayu ke apa. Sampai satu masa kita berharap bahawa peranti-peranti yang menarik seperti ini mungkin harganya sudah boleh dijadikan mampu milik untuk mass market. So sampai sini saja video kali ini. Kalau korang suka video-video macam ni, korang boleh klik butang subscribe di bawah, klik butang loceng kat sebelah dia tu. Dan sampai bertemu lagi di video akan datang. Macam biasa guys, Assalamualaikum. Ciao.